Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan ulang kaji bab tingkatan 4 fungsi bahagian 1.2. So, hari ini kita akan lihat bagaimana untuk mengenal pasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas. Yang kedua, mengungkapkan sesuatu fungsi dengan menggunakan tata tanda fungsi. Yang ketiga, menentukan domain, julat, objek dan imej sesuatu fungsi. Yang keempat, menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Jom kita lihat dulu. Di antara 4 jenis hubungan, iaitu hubungan satu ke satu, hubungan banyak ke satu, hubungan banyak ke banyak dan hubungan satu ke banyak. Fungsi hanyalah terdiri daripada 2 jenis hubungan, iaitu hubungan satu ke satu dan hubungan banyak ke satu. Apakah definisi fungsi? Fungsi ialah satu hubungan khas dengan keadaan bagi setiap objek dalam domain, wujud hanya satu imej sahaja dalam kodomain. Jom kita tentukan fungsi atau bukan. So, di sini kita ada 3 jenis hubungan. Yang pertama A, B dan juga C. So, soalannya adalah yang manakah merupakan suatu fungsi? So, untuk A, kita lihat A. A merupakan hubungan jenis 1 ke 1. Yang B adalah hubungan jenis banyak ke banyak. Dan untuk C, hubungannya adalah jenis banyak ke 1. So, di antara 3 jenis hubungan ini, terdapat 2 yang merupakan fungsi, iaitu yang pertama adalah A dan yang kedua adalah C. Berikut merupakan tata tanda untuk fungsi. Selalu yang kita jumpa adalah tata tandanya Fx, Gx dan Hx. Tetapi fungsi juga boleh dituliskan dalam sebutan Y. So, tata tandanya adalah Gy, Fy ataupun boleh ditulis dalam sebutan T. Jadi, tata tandanya adalah HT. Ini adalah cara untuk membaca atau menyebut fungsi. So, biasanya pelajar akan lihat ada huruf nokta bertindih dan ada X. Kemudian ada simbol anak panah. So, jika fungsi ditulis dalam bentuk ini, maka kita akan baca sebagai fungsi F memetakan atau memadankan X kepada 2X. Cara yang kedua menulis fungsi adalah Fx sama dengan 2X. Dan kita akan baca sebagai 2X ialah imej bagi X di bawah fungsi F. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk mengungkapkan fungsi dengan tata tanda fungsi. So, contoh yang pertama, kita ada satu hubungan gambar rajah anak panah. So, kita ada P dan juga Q di bawah fungsi F. Maka kalau kita lihat daripada 1, imejnya adalah 3, objek 2, imejnya 4, objek 3, imejnya 5. Maka kita akan lihat perkaitan antara P dengan Q ini adalah objek bertambah sebanyak 2. Maka fungsinya kita boleh tuliskan sebagai F nokta bertindih X anak panah X tambah 2 ataupun boleh ditulis sebagai F kurungan X sama dengan X tambah 2. Contoh yang kedua, kita ada 2 set iaitu P dan Q. Objeknya adalah 1, imejnya 4, 2, imejnya 8. So, perkaitan dia adalah objek darabkan dengan 4 akan menghasilkan imej. Maka fungsinya adalah F nokta bertindih X anak panah 4X ataupun boleh tulis sebagai F
kurungan X sama dengan 4X. Seterusnya kita lihat bagaimana menentukan imej dan objek sesuatu fungsi. Diberi fx sama dengan 3x, cari imej bagi, yang pertama, imej bagi 1. Untuk soalan yang pertama, objek kita sekarang adalah 1. Maka X kita sebenarnya nilainya adalah 1. So, pelajar boleh tulis sebagai F1. Kemudian kita akan gantikan. Kita akan gantikan X di sini sebagai 1. Maka kita akan dapat nilainya adalah 3. Untuk soalan yang kedua, X kita adalah 2. Maka kita akan mencari nilai F2 dan fungsinya akan kita gantikan X2, maka kita akan dapat 3 darab 2. So, nilainya adalah 6. Untuk soalan C, X kita negatif 4. Maka kita akan gantikan F negatif 4 samakan dengan 3 darab negatif 4. So, kita akan dapat negatif 12. Untuk soalan D, kita akan cari F1 per 9. So, kita akan gantikan X1 per 9. So, kita akan dapat 1 per 3. Soalan seterusnya, contoh yang kedua, diberi fx sama dengan 3x tambah 2. Cari objek bagi imej berikut. Soalan minta kita cari objek. So, di sini pelajar perlu faham objek adalah merupakan nilai X. So, yang pertama kita ada soalannya adalah apabila imejnya adalah 8. Kita lihat soalan pertama. Imej 8 bermaksud nilai fx kita adalah bersamaan dengan 8. Maka fx kita gantikan sebagai 3x tambah 2 samakan dengan 8. Dan kita akan selesaikan. Kita akan dapat X bersamaan dengan 2. Untuk soalan yang kedua, kita ada 3x tambah 2 samakan dengan 11. So, X akan dapat 11 tolak 2 bahagi 3. So, X kita adalah 9 per 3. Maka X kita adalah 3. Untuk soalan C. C. Kita ada 3x tambah 2 samakan dengan 10. Maka 3x sama dengan 8. X akan dapat 8 per 3. Untuk soalan D. Kita ada 3x tambah 2 samakan dengan 1 per 4. So, 3x akan dapat 1 per 4 tolak 2. So, kita akan dapat negatif 7 per 4. Dan X kita akan dapat negatif 7 per 4 bahagi. Bila bahagi kita boleh tukar darab 1 per 3. So, X adalah negatif 7 per 12. Sekian dulu dari cikgu. Jangan lupa subscribe untuk video yang seterusnya.